Okey, menjelang jendela perpindahan kedua Liga Malaysia yang akan buka pada 5 Julai, kita bawakan dua orang wartawan bola sepak Arena, Fadhilul Syuhaimi dan Carl Yunis untuk mengulas lebih lanjut mengenai pergerakan pemain. Hello guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, eh? Alhamdulillah, cuma Sihat. wartawan tersohor. Yang mana satu? Tersohor. Sanalah. Bukanlah yang tersohor. Kena tambah. Okey. Geramnya. Okey, kita straight to business lah. Terlebih dahulu, Fad, nak tanya, Giovanni sah kekal di Penang ke musim ni? Okey, kalau kita pasal Giovanni Gomez ini, pemain penyerang berusia 28 tahun, pernah beraksi bersama dengan Melaka sebelum ini secara pinjaman. Situasi Giovanni ketika ini boleh dikatakan 50-50. Okey, 50-50 di bawah kendalian skuad kendalian Manzur Azwira Abdul Wahid. Disebabkan apa? Disebabkan prestasinya. Kita tahu untuk second transfer window ini setiap musim pasukan yang tidak mampu beraksi baik dalam first round akan cuba reset pasukan untuk tambah baik. Pastinya second round ini akan menjadi lebih menarik disebabkan semua pasukan nak capai sesuatu yang lebih positif. Sebagai contoh antara pasukannya seperti Penang, saya difahamkan juga situasi Giovanni ini ditekan juga oleh para peminat Penang, di mana selepas 15 perlawanan Liga, Giovanni ketika ini seakan-akan tidak dapat mempamerkan kemampuan sebenarnya bersama dengan pasukan. Namun saya percaya selepas dua perlawanan terakhir saya mengikuti persembahan dan prestasi Giovanni ini, terutamanya paling terbaru di Seremban ketika berdepan dengan Negeri Sembilan. Giovanni kita dapat lihat effort, kesungguhan penyerang muda ini. Dia mahu membuktikan sesuatu kepada Penang. Namun apa boleh saya katakan ketika ini, khabar angin, dia antara pemain yang dalam perhatian pihak pengurusan untuk mungkin akan ditukar ketika second transfer window yang akan dibuka 5 Julai depan. Okey. Selain Giovanni, apa lagi yang latest tentang Penang kita nak tahu? Untuk Penang, selain daripada Giovanni yang masih belum ada kata putus sama ada kekal ataupun tidak, yang pasti Al-Hafiz Harun. Daripada Kedah kembali ke Penang. Al-Hafiz ini namanya naik ketika bersama dengan Penang. Juga di bawah kendalian Manzur Azwira sebelum ini. Namun ketika hampir 1.5 musim bersama dengan Kedah, Al-Hafiz ataupun mesra dipanggil Awang ini dilihat agak tidak keterlaluan untuk saya katakan agak flop. Ketika kembali bersama dengan Kedah, negeri kelahiran dia. Dan disebabkan itu juga saya merasakan keputusan untuk kembali ke Penang secara saya difahamkan secara pinjaman juga adalah satu keputusan yang baik untuk Al-Hafiz Harun. Bukan saja untuk Al-Hafiz Harun, malah juga untuk Penang. Kerana mereka memerlukan seorang pemain di flanker dan apa yang lebih penting, Manzur Azwira mengenali siapa Awang ini. Okey, Giovanni ke Penang, Hafiz daripada Kedah ke Penang. Giovanni belum pasti, Lily. InsyaAllah. Ya, Okey. betul. Okey, ada juga yang nak ke Kedah katanya. Kan mungkin Ifdayu akan ke Kedah kan? Ya, satu perkembangan yang cukup luar biasa daripada laman sesawang media sosial Kedah Darul Aman FC petang tadi. Kita dapat lihat satu perkabaran yang ditunggu-tunggu selepas penyerang utama mereka meninggalkan pasukan yang terlebih awal, Lira. Ifdayu ni saya sempat juga untuk kacau dia dekat Instagram dan juga WhatsApp. Dia kata ada satu perkara yang dia nak fans Kedah tahu yang kedatangan dia ni bukanlah hanya pelengkap kepada satu skuad yang sudah ampuh, adanya Litak dan juga Manu Hidago yang lain-lain, tapi satu perkara yang dia janjikan iaitu jaringan itu yang membuatkan nama Ifdayu ini cukup dikenali dalam saingan Liga Malaysia. Kita tahu kan 2 kali pemenang kasut emas dalam saingan Liga Super tidak lama dahulu. Saya fikir kemasukan Ifdayu ini akan memantapkan lagi apabila Kedah muncul antara 3 pasukan di samping Terengganu dan juga Johor Darul Takzim yang melakukan chances created, peluang yang dilakukan dalam setiap perlawanan antara yang tertinggi. Dengan adanya penyerang prolific seperti Ifdayu ini, saya fikir akan menambah lagi ketajaman penyudah skuad Kedah. Okey, selain menambah ketajaman tu, apa lagi reason yang kau nampak yang Kedah memerlukan khidmat beliau? Okey, kita tahu kan mengenali
Nafuzi Zain, mutu bola sepak yang diketengahkan, seringkali mempunyai satu penyerang tunggal, lone striker yang fizikalnya kuat dan juga mempunyai satu ketahanan mental dan juga fizikal yang terbaik. Seperti di Terengganu, kita ada Kepas Sherman Ceki Pre satu ketika dahulu, dan Nafuzi cuba untuk mengorak langkah bersama dengan Ifidayo, individu yang selain daripada memiliki satu sentuhan majis di dalam kotak penalti pasukan lawan, sudah pastinya link up play selaku penyerang tunggal ni amat digeruni antara dalam saingan Liga Malaysia, seperti yang kita dapat lihat sekarang pada waktu ketika beliau beraksi bersama dengan Melaka United. Walaupun ada yang mengatakan Ifidayo pada ketika ini bukanlah jelmaan yang terbaik ketika bersama dengan Selangor musim yang terdahulu sebelum menyertai Melaka, namun saya fikir kemasukan Ifidayo dalam pasukan Melaka merupakan satu antara momen yang terbaik dalam kerjanya sebelum ada isu luar padang yang membuatkan beliau tidak memiliki kelab sehingga kelas sekarang, dan ini satu reset button untuk karier Ifidayo. Oh, okey, itu menjawab pada Lily dengan yang izin saya tambah sedikit. Persoalannya ketika ini, selepas Melaka, di mana kelab Ifidayo beraksi? Itu mungkin menjadi persoalan. Perlawanan aksi kompetitif yang mungkin selepas dengan Melaka itu, adakah Ifidayo ada aksi kompetitif? Dan kita tahu beraksi bila mewakili pasukan Kedah ini tekanan cukup tinggi, terutamanya di kalangan penyokong. Mereka sudah pasti tidak mahu menunggu masa yang lama untuk Ifidayo membuktikan kredibilitinya sebagai 2 kali penjaring terbanyak Liga Super musim ini. Persoalannya mampu atau tidak itu. Dan pastinya peminat nak dapat result yang cepat lah. Kedah juga baru umumkan juga tadi seorang lagi pemain import di bahagian tengah attacking, Moses Atede, juga memiliki kerakyatan Bahrain. Menarik untuk kita saksikan apa perancangan Nafuzi Zain untuk second round Super League ini. Okey. Kita nak beralih kepada satu lagi pasukan, Sri Pahang, sekarang berada di kedudukan ketiga Liga. Bakal bawa masuk lagi pemain baru, Fad, atau macam mana? Okey, untuk Sri Pahang ni info dia agak pasukan yang berhasil. Kalau tengok dari awal musim pun Sri Pahang ni boleh dikatakan antara one of the mystery team season ni, dengan persiapan yang mungkin ramai tidak tahu. Tapi untuk second window ini, apa yang hampir pasti, yang apa menerusi sumber yang saya dapat, penyerang Lucas Silva yang mengalami situasi yang saya rasakan tidak memihak beliau lah pada musim ini, mengalami kecederaan pada pre-season dan tidak dapat beraksi untuk hampir 5 ke 6 game Liga Super. Dan ketika diberikan peluang beraksi, beliau agak struggle untuk mendapatkan semula prestasi sebenarnya. Kalau kita imbas balik ketika aksi di Penang pada musim lalu, beliau hadir ke Penang dengan keadaan yang prestasi yang cukup baik. Penjaring terbanyak pasukan dalam, seingat saya 11 penampilan ataupun 15 penampilan, 11 gol kalau tak silap saya, dengan prestasi yang cukup baik. Dan Lucas Silva ini mungkin antara nama yang akan mengucapkan selamat tinggal kepada Sri Pahang, dan antara nama yang bakal menjadi tunjang baru, peledak baru untuk Tok Gajah yang disebut-sebut belum pasti, Alain Okono. Sebelum ini pernah beraksi dengan Negeri Sembilan. Namun saya difahamkan juga perbincangan untuk mendapatkan Okono ini terhenti di tengah jalan disebabkan oleh beberapa faktor mungkin. Dan ketika ini, apa yang paling latest, penyerang daripada Brazil menjadi buruan Sri Pahang. So sama-sama kita nantikanlah betul ataupun tidak penyerang daripada Brazil akan mengisi untuk tim kekosongan. yang berahsia agak ambitious second window ni. Macam saya cakap tadi, second window semua pasukan akan all out. Kita tahu. Jadi itulah menarik sebenarnya. Betul-betul nak bersaing Sri Pahang ni. Kal pun macam excited je kah? Tak ada, sebab antara nama yang dia turut dikaitkan dengan Sri Pahang, Nur Syamil Abdul Ghani, saya tak pasti kesahihan menyeluruh. Fadhirul barangkali ada intipati lebih mendalam sebab dia selalu cover belah-belah pantai timur Kelantan kan. Mungkin Fadhirul, Nur Syamil dengan Sri Pahang, kalau ikutkan situasi Kelantan ketika ini, saya rasa Nur Syamil Abdul Ghani tidak akan dilepaskan oleh pihak pengurusan, disebabkan kita tahu pemain import di Kelantan sendiri pun dah 3 orang sekarang saya, Ismail Akinade, Cifuentes, Mario Arquez juga dah pun tinggalkan membawa haluan masing-masing. Jadi saya rasa, dan terbaru juga Kedah cuba mendapatkan Fazrul Amir daripada Kelantan, dan saya difahamkan juga mungkin peminat Kedah terpaksa melupakan hasrat itu tipis untuk Fazrul Amir ke Kedah disebabkan pihak management masih memerlukan
pemain yang mesra dipanggil Gadar ini. Itu yang antara yang terkini lah yang boleh kita kongsikan. Macam banyak Fadirul ya yang bagi Betul lah tu. antipati Apa ini. kita try tanya Kal satu soalan, mungkin pasukan kegemaran Kal juga KL City Kal. Bakal mencari pengganti bagi Harlison Kayon Kal. Okey, kalau kita melihat kronologi ketetapan pihak pengurusan KL City dan juga Boyan Hodak, Coach Boyan Hodak memangnya daripada saingan awal musim lagi mahu 2 pemain import tambahan dalam skuad menyeluruh KL City ini. Ditambah pula dengan pemergian Harlison Kayon kepada Hanoi dalam saingan Liga Vietnam kan, sudah pasti Boyan tidak akan membiarkan pihak pengurusan membiarkan Harlison Kayon pergi tanpa pengganti, dan saya cuba untuk mendapatkan pemain yang difahamkan berada di Kuala Lumpur di ibu kota untuk intipati yang lebih menyeluruh daripada bumi Bangkok. Pemain seperti Yusof Az-Zajiri 2 musim lalu bersama dalam saingan Liga Indonesia, musim lalu dalam saingan Thailand League One, Khon Kaen United, bekas pasukan Lirong Kasdiki juga saya fikir. Dan pemain ini sebenarnya hampir memeterai perjanjian bersama dengan KL City, namun saya difahamkan perkara itu tidak dapat dilunaskan dalam masa yang terdekat. Namun menuju transfer window 5 Julai nanti, saya fikir ada lagi banyak masa untuk kita cari satu solusi yang saya fikir Boyan Hodak antara individu yang sangat-sangat lantang membuatkan pihak pengurusan harus merealisasikan impiannya untuk mempunyai satu penyerang baru menuju final Piala FA dan juga baki saingan Liga Super dan juga saingan Piala Malaysia berhujung musim nanti. Yusof Az-Zajiri. Okay. Remember the name. Okay, since Carl tadi dah kata yang Fad ni banyak cover bahagian pantai timur kan, nak tanya jugalah tentang skuad Kijang Hijau. Dah settle dah transfer bisnes dia orang kali ni? Kijang Hijau kita tahu pasukan yang berada di bawahan liga, struggle. Last kemenangan berdepan dengan Abang Kelantan. Kan? Saya cover game tu. Saya merasakan bahawa hanya yang kekal adalah OJ Potera, penyerang daripada Filipina, dan juga Yan Victor, tonggak pertahanan. Itu sahaja yang kekal untuk Kelantan United. Selebihnya, bye-bye. Akan mengucapkan selamat tinggal kepada pasukan, termasuklah David Silva. Selebihnya, lebih menguatkan lagi spekulasi apabila kemasukan Ismail Akinade di bahagian penyerang. Suka juga untuk saya kongsikan, saya difahamkan Kelantan United juga mengeluarkan belanja yang lebih sedikit untuk second transfer window. Yep. Mereka menyasarkan, pihak pengurusan menyasarkan top 10 ataupun top 8 untuk capai ke penghujung musim ini. Jadi untuk OJ Potera, Yan Victor, anda selamat. Kekal bersama dengan pasukan. Yep, betul. Boleh jadi. Saya rasa untuk pasukan pendatang baru seperti Kelantan United ini realistik. Dan seandainya dengan kehadiran Coach Elton da Silva, coach baru daripada Brazil, seandainya semuanya berjalan dengan lancar, mampu untuk berada di kelompok seperti mana yang dimahukan. Yo, excited lah nak tengok second half of Liga Super ni. All out Kelantan United. Kita pun all out excited. Banyak new faces kan. Okey, apa-apa pun terima kasih Fadirul, Kak. Memang orang kata what the discussion lah. Memang tersohor lah korang ni, terbaik. Tersohor memang terbaik. Thank you so much Kak. Thank you Fadirul.